Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. So akhirnya terbongkar sahabat-sahabat semua perilaku penyeludupan diesel yang dikatakan merugikan wang negara berjumlah RM1.2 juta sehari sahabat semua. Bukan setahun tapi sehari. Kalau kita darab dengan 12 bulan, kalau 10 bulan pun sudah lebih kepada 11 juta ringgit. Jadi inilah dia sahabat semua antara punca Datuk Seri dan juga kerajaan hari ini mahukan penyelewengan, rasuah ini dibentras dengan lebih agresif. Kerana 1.2 juta itu adalah satu perkara yang terlalu banyak sahabat-sahabat semua. Jika ia diberi kepada rakyat, rakyat boleh tersenyum lega. Dan satu perkara lagi yang menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan anda semua adalah berkaitan dengan pemimpin DAP mengutuk ya ugutan bunuh yang dibuat ke atas ahli parlimen mereka, yaitu Teresa Kok pada hari semalam. Jadi untuk perkara pertama ini saya ingin kongsikan bersama dengan anda kenyataan terkini ya daripada YB Anthony Lok ya, ada pemimpin DAP lah khususnya ya, dan juga menempelak ya dan mengutuk tindakan ugutan bunuh terhadap Teresa Kok ini. Jadi saya ingin membacakan kenyataan media ini. Kepimpinan DAP mengutuk sekeras-kerasnya ugutan bunuh terhadap naib pengurusi kebangsaan parti itu, Teresa Kok, yang juga ahli parlimen Seputi semalam. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berkata, unsur keganasan tidak boleh diterima sama sekali dalam masyarakat ini, terutamanya dalam menangani perbezaan pendapat politik. Secara seluruh pimpinan DAP bersolidaritas dengan beliau ya berdepan dengan ugutan itu. Jadi saya juga berterima kasih kepada pihak polis yang bertindak pantas selepas menerima laporan tersebut. Katanya, saya yakin pihak polis akan menyiasat dengan terperinci dan menangkap pihak yang bertanggungjawab dalam kes jenayah terbabit, katanya melalui Facebook beliau hari ini. Jadi terdahulu media melaporkan Teresa Kok dalam hantaran menerusi Facebook mendakwah beliau telah menerima ugutan bunuh dalam surat yang dihantar ke rumahnya bersama dengan 2 butir peluru hidup. Kok dipetik berkata surat ugutan beserta peluru itu ditemui dalam sampul yang diletakkan di peti surat kediamannya. Susulan itu, polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Isa dilaporkan berkata polis sedang mengesan dalam kes terbabit selepas pihaknya menerima satu laporan yang mengenainya pada jam 9 malam tadi. Dan beliau berkata hasil secataan awal polis mendapati sampul surat yang dikirim itu mengandungi sekeping nota berbentuk amaran dan juga 2 butir peluru. Jadi ini sahabat semua yang merisaukan kita ya. Ramai pertanyaan rakyat di luar sana, bagaimanakah perkara ini boleh berlaku? Adakah ianya kerana hasutan yang dibuat oleh setengah pimpinan politik di luar sana yang mungkin tidak boleh menerima kenyataan sekarang ini mereka bukan lagi kerajaan tetapi pembangkang. Akhirnya hari demi hari, setiap malam, subuh, malam, ini yang mereka buat ya. Kita nampak hasutan demi hasutan menggunakan kenyataan-kenyataan yang berbau hasutan, berbau kebencian, khususnya ditujukan kepada bangsa lain ya, kerana mereka menggunakan isu 3R, terutamanya bangsa dan juga agama. Jadi ramai juga tertanya, adakah ini berlaku kerana adanya fahaman Khawarij ya yang ada walaupun dinafikan, tetapi bibit-bibit fahaman itu, kelakuan seperti itu sebenarnya mungkin ya sudah pun bertapak di dalam negara kita. Jadi kita mengharapkan pihak berkuasa ya mengambil tindakan tegas kepada setiap perkara seperti ini sahabat-sahabat semua. Alright, sebelum saya akhiri, satu lagi berita menggempakan seperti mana yang saya katakan tadi sahabat semua. Malaysia kerugian sebanyak 1.25 juta sehari. Oh, ini bukan satu jumlah yang kecil sahabat-sahabat semua. Ya, apatah lagi ya melibatkan wang negara, wang rakyat ya yang diguna ataupun berlakunya ketirisan ya di dalam isu seperti penyeludupan diesel ya, antara penyebab ketirisan hasil negara sehingga mencecah RM1.25 juta sehari. Itu antara kenyataannya daripada pihak GPJ. Jadi Jabatan Pengangkutan Jalan ya, GPJ mengesan kegiatan kenderaan asing melakukan penyeludupan diesel rentas sempadan sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian
dianggarkan mencecah RM1.25 juta sehari, sahabat semua, bukan sebulan. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ Edi Fadli Ramli berkata, pihaknya mendapati kenderaan asing berulang alik melalui sempadan Malaysia Thailand hingga 5 kali sehari melakukan kegiatan itu. Beliau berkata kenderaan asing terbabit dipercayai diubah sesuai dengan pemasangan tangki tambahan bagi membolehkan diesel diseludup dalam kuantiti besar. Penyeludupan melalui satu trip perjalanan itu saja sudah boleh menyebabkan kerugian dianggarkan sekitar RM250,000 berdasarkan kapasiti diesel yang dibawa. Jadi jika kenderaan terbabit berulang alik selama 5 kali sehari, ia boleh menyebabkan keterisan hingga 1.25 juta sehari kepada negara. Katanya pada satu sidang media di Depo Tahanan Kenderaan Kompleks Custom Immigration Kuarantin Keselamatan semalam. Justru Adli Fadli berkata JPC melancarkan ops khas tangki bermula Rabu lalu. Dengan setakat ini 18 kenderaan asing berjaya ditahan. Dalam operasi ini kita memfokuskan kenderaan dari Thailand, termasuklah kenderaan persendirian dan kenderaan perdagangan. Hasilnya kita berjaya menyita 2 trailer, 5 pickup dan sebuah kereta jenis Toyota Corolla di CIQS Bukit Kayu Hitam, manakala 10 lagi kenderaan di Syaki terbabit penyeludupan pula ditahan oleh JPJ Sungai Petani, katanya. Ini antara perkara-perkara yang mengejutkan yang berlaku ya di dalam negara kita, sahabat-sahabat semua. Kerana kita lihat ya, isu seperti ini harus ya diambil tindakan segera, tindakan tegas oleh pihak berkuasa supaya ia tidak berlaku lagi. Dan pada 11 Mac lalu juga sebenarnya pihak custom juga berjaya ya menggagalkan penyeludupan minyak diesel ke negara jiran. Kalau kita lihat, ini antara berita yang menggempakan dan mengejutkan kita juga ya, apabila pihak kerajaan ataupun custom gagalkan seludup 14 liter minyak diesel ke negara jiran. Begitu rancak ya mereka melakukan penyeludupan ya di dalam terutamanya minyak diesel ini. Jadi sekali lagi tahniah kita ucapkan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia kerana berjaya menyita ya 2 buah lori trailer yang disaki cuba menyeludup sebanyak 14,000 liter minyak diesel di sempadan Bukit Kayu Hitam pada 4 dan juga 5 Mac yang lalu. Jadi ini antara usaha yang padu, yang mantap ya dilakukan oleh pihak berkuasa, khususnya custom. Dan kita ucapkan tahniah kepada mereka. Semoga ya mereka dapat lagi melaksanakan operasi ini bukan saja dalam sebulan, seminggu sekali, tapi harus dilakukan secara lebih kerap lagi. Ya, untuk apa sahabat semua? Untuk kita ya mengurangkan, ya kalau boleh bukan lagi dikurangkan, kalau boleh supaya tiada lagi keterisan yang boleh dianggarkan ya sehari 1.25 juta. Itu bukan jumlah yang sedikit sahabat-sahabat semua, memang banyak. Rugi kerajaan, uang negara kita lesap begitu saja. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya anda sahabat semua ingin memberikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Orang Indo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.